Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi untuk sesi PDP Online e-Tutor Math bersama saya Cikgu Nur Elisham. InsyaAllah kita akan sambung sesi pembelajaran online untuk bahagian keempat bagi bab 9 garis lurus. Sebelum kita mulakan, sebagai tanda sokongan, jom klik butang subscribe channel YouTube Cikgu dan join channel Telegram e-Tutor Math agar murid sentiasa mendapat update terkini tentang bahan pembelajaran akan datang. Di dalam bahagian ketiga yang lalu, kita telah menyiasat dan membuat inference tentang hubungan antara titik dengan persamaan garis lurus. Sekarang, untuk kali ini kita akan menyiasat dan membuat inference pula tentang keturunan garis selari. Sebelum kita teruskan, jom kita imbas kembali terlebih dahulu apa yang telah dipelajari di dalam bahagian ketiga yang lalu. Di dalam bahagian ketiga yang lalu, cikgu telah terangkan tentang titik-titik pada garis lurus atau titik-titik yang dilalui oleh garis lurus akan memenuhi persamaan garis lurus. Dan juga titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus tidak akan memenuhi persamaan garis lurus tersebut. Cikgu juga telah terangkan bagaimana kaedah ataupun cara menentukan sama ada suatu titik itu memenuhi suatu persamaan atau tidak. Salah satunya daripada contoh yang berikut. Tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Okey. Jika soalannya seperti ini, diberikan persamaan Y sama dengan 3X tambah 2 dan titik P dengan koordinat 28, murid-murid boleh memecahkan persamaan ini kepada dua bahagian, kiri dan kanan. Maka di bahagian kiri, sebutan Y, di bahagian kanan, ungkapan 3X tambah 2. Maka kita merujuk kepada koordinat P. Dengan paksi X adalah 2, kedudukan titik P pada paksi Y adalah 8, kita gantikan nilai X dan Y ini ke dalam persamaan. Bahagian kiri nilai Y, kita gantikan 8. Bahagian kanan nilai X, kita gantikan 2. Maka nilai sebelah kiri dan kanan adalah sama. Jika sama, maka dengan itu titik P terletak pada garis lurus persamaan Y sama dengan 3X tambah 2. Dan untuk contoh B pula, sebagai ringkasan, jika diberikan satu fungsi garis lurus 3X tolak 2Y sama dengan 12 dengan titik P, koordinatnya negatif 4, 2. Seperti biasa, kita pecahkan bahagian kiri dan kanan untuk persamaan ini. Masukkan nilai negatif 4 menggantikan tempat X dan nilai 2 menggantikan Y. Maka kita selesaikan di bahagian kiri. Apabila nilai di sebelah kiri dan kanan tidak sama, maka dengan itu titik P tersebut tidak terletak pada garis lurus. Okey, sekarang kita lihat pula apakah inference tentang keturunan garis selari melalui rajah-rajah yang berikut. Diberikan rajah pertama dengan persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Rajah yang kedua, Y sama dengan 2X tambah 4. Rajah yang ketiga, Y sama dengan 2X. Rajah keempat, Y sama dengan 2X tolak 2. Dan rajah kelima, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X tolak 4. Untuk setiap rajah ini, kita akan tentukan darjah keturunan theta yang berikut bagi setiap rajah menggunakan nisbah trigonometri tangent, di mana tangent theta adalah sama dengan Y per X, ataupun kalau menggunakan rumus yang telah cikgu ajar di dalam bab nisbah trigonometri yang lalu, cikgu menggunakan rumus tangent T tarik sedap, merujuk kepada tangent adalah hasil bahagi tentangan bahagi dengan sisi sebelahan. Apa itu Y? Y adalah jarak di antara pintasan Y dan titik asalan. Semua yang ini. Ini adalah pintasan Y. Okay, jaraknya terhadap asalan berapa unit. Dan X pula adalah jarak di antara
pintasan X dan titik asalan untuk setiap rajah. Cikgu akan lengkapkan terlebih dahulu nilai X dan Y bagi setiap rajah. Okey, di sini 2 unit, maka di sini cikgu letak 2, di sini 1 unit jaraknya. Untuk rajah 2, di sini 4 unit, di sini 2 unit. Rajah ketiga 4 unit, 2 unit. Rajah keempat 2 unit, di sini 1 unit, dan yang terakhir 4 unit, 2 unit. Okey, setiap nilai ini cikgu telah pindahkan di sini. Okey, sama sahaja. Lalu kita akan hitung nilai theta menggunakan nisbah trigonometri tangent yang tadi. Okey, perhatikan untuk rajah yang pertama. Okey, perhatikan untuk rajah 1. Diketahui bahawa tangent theta sama dengan 2/1. 2 merujuk kepada jarak Y, 1 merujuk kepada jarak X dalam rajah sebelumnya yang tadi. Maka jadikan theta sebagai perkara rumus, maka tangent akan dibawa ke sebelah kanan akan menjadi songsangan kepada tangent seperti ini. Maka nilai songsangan tangent terhadap 2 adalah 63,43 darjah. Dan begitu juga untuk rajah yang lain. Rajah yang kedua, tangent theta sama dengan 4/2. 4/2 sama dengan 2. Maka jadikan theta sebagai perkara rumus, nilainya sama dengan rajah pertama. Untuk rajah ketiga, sama, nilainya sama sahaja, maka sudut tetanya 63,43. Rajah keempat pun begitu juga, rajah kelima pun sama. Jadi kelima-lima rajah ini mempunyai nilai darjah kecurunan yang sama. Okey, ini sama, kelima-limanya sama. Didapati daripada pengiraan sebentar tadi, kelima-lima rajah ini mempunyai sudut theta yang sama. Sekarang cikgu akan gabungkan kelima-limanya ke dalam satu satah paksi X dan Y yang sama. Untuk rajah 1, kedudukannya di sini, rajah 2 yang berwarna kuning, rajah ketiga yang berwarna ungu, rajah keempat garis yang berwarna hijau, dan rajah 5 garis yang berwarna biru. Dapat diperhatikan kelima-lima garis ini mempunyai kecerunan yang sama. Perhatikan, kecurunan adalah pekali bagi X. Maka setiap persamaan ini kita lihat pekali bagi X-nya adalah 2. Maka oleh kerana kecurunannya sama, maka didapati kelima-lima garis ini merupakan garis selari. Oleh kerana garisnya garis selari, oleh demikian kelima-lima garis ini ataupun rajah ini mempunyai darjah ataupun sudut theta yang sama apabila kita membuat pengiraan menggunakan tangent theta sebentar tadi. Kita juga boleh kaitkan konsep ini dengan konsep sudut sepadan di dalam bab sudut dan garis tingkatan 1 yang lalu, di mana apabila terdapat dua garis selari PQ dan RS dan terdapat satu garis rentas lintang, maka sudut alfa ini merupakan sudut yang mempunyai nilai yang sepadan. Itu di dalam bab sudut dan garis tingkatan 1 yang lalu. Secara kesimpulannya, garis lurus Y sama dengan 2X tambah 4, Y sama dengan 2X tambah 2, Y sama dengan 2X, juga Y sama dengan 2X tolak 2, dan untuk rajah yang kelima Y sama dengan 2X tolak 4 adalah garis selari. Kerana mempunyai kecurunan yang sama, yaitu M sama dengan 2, dan juga mempunyai sudut sepadan yang sama, yaitu 63,43 darjah. Dan garis lurus yang mempunyai kecurunan yang sama sudah pasti ianya adalah garis selari.
Sekarang kita akan pergi ke contoh 8. Tentukan sama ada kedua-dua garis lurus ini selari atau tidak. Untuk penentuan sama ada suatu garisan ataupun garis lurus itu selari, kita akan membandingkan keturunan bagi kedua-dua garis lurus tersebut. Maka untuk persamaan garis lurus yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 5, bandingkan dengan persamaan umum garis lurus Y sama dengan MX tambah C. M merupakan keturunan yang merupakan pekali bagi X, maka di dalam persamaan ini keturunannya adalah 3. Bagi persamaan yang kedua, untuk garis lurus yang kedua, kita jadikan Y sebagai perkara rumus, pindahkan ataupun masukkan terlebih dahulu 6X di bahagian kiri dan kita pindahkan ke sebelah kanan. Masukkan negatif 2 pekali bagi Y dengan membahagi negatif 2 untuk ketiga-tiga sebutan. Dan didapati bahawa pekali bagi X adalah 3. Maka dengan itu keturunan bagi kedua-dua garis lurus ini adalah sama. Oleh kerana sama, maka dengan itu kedua-dua garis lurus ini adalah pasangan yang selari. Untuk contoh 9 pula, tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 8. Adakah selari dengan garis lurus 6Y sama dengan 3X tolak 9? Okey, kaedahnya sama. Kita bandingkan dengan persamaan umum garis lurus. Pekali bagi X untuk persamaan ini adalah 3, maka keturunannya 3. Untuk persamaan yang kedua, jadikan Y sebagai perkara rumus, maka mansuhkan 6 dengan membahagi 6 bagi ketiga-tiga sebutan, maka dengan itu didapati bahawa pekali bagi X ataupun keturunannya adalah 1/2 untuk persamaan yang ini. Oleh kerana keturunannya tidak sama, maka dengan itu kedua-dua garis lurus ini adalah tidak selari. Sekarang perhatikan pula contoh 10. Diberikan garis lurus 4X tambah 3Y sama dengan 18. Ianya selari dengan garis lurus 2X tambah HY sama dengan 20. Hitung nilai H. Oleh kerana soalan mengatakan bahawa kedua-duanya adalah selari, maka jika suatu garis lurus adalah selari, maka kedua-duanya mempunyai keturunan yang sama. Kita tentukan dahulu keturunan untuk garis lurus 4X tambah 3Y yang berikut. Tentukan, jadikan Y sebagai perkara rumus, pindahkan 4X ke sebelah kanan dengan cara memansuhkannya. Lalu masukkan pekali bagi Y, bahagikan 3 untuk ketiga-tiga sebutan. Maka keturunan untuk persamaan yang pertama ini adalah negatif 4/3. Untuk persamaan yang kedua pula, garis lurus yang kedua, kita jadikan Y sebagai perkara rumus. Maka Y didapati adalah sama dengan negatif 2/H. Darab X tambah 20/H. Pekali bagi X adalah negatif 2/H. Ini merupakan keturunan bagi garis lurus yang kedua. Dikatakan kedua-duanya adalah selari, maka mempunyai keturunan yang sama. Maka kita akan buat seperti berikut. Kita samakan negatif 4/3 sama dengan negatif 2/H. Maka jadikan H sebagai perkara rumus. Didapati nilai H adalah bersamaan 3/2. Sebagai latihan pengukuhan bagi menilai sejauh mana kefahaman murid dan penguasaan murid untuk objektif pembelajaran hari ini, sila jawab uji minda 9.1 di soalan nombor 1, 2 dan 3. Soalan ini ada di dalam buku teks muka surat 238. Pastikan murid jawab soalan ini di dalam buku latihan masing-masing dan hantar tugasannya kepada guru mata pelajaran masing-masing. Alhamdulillah, kita telah tamat untuk bahagian keempat kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk bahagian kelima dalam masa terdekat. Dan pastikan murid menyiapkan tugasan-tugasan yang telah diberikan. Dan juga cikgu berharap sangat agar apa yang cikgu sampaikan sepanjang tempoh
pembelajaran online ini dapat difahami dengan baik oleh semua murid. Daripada cikgu, itu sahaja untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.